Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahmana bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah pertamanya dan selamanya syukur banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini masih lagi diberikan peluang yang baik untuk kita sama-sama berada dalam kelas yang mulia ini untuk sama-sama kita teruskan pengajian tajwid kita, tajwid Al-Quran Al-Karim daripada buku kitab Tajwid Al-Musawwar bawah karangan buku Dr. Himan Suwaid insya-Allah. Dan sebelum kita nak cerita tentang tajuk yang kita nak masuk pada malam ni, pada minggu yang lepas, okay, pada minggu yang lepas kita dah pun masuk kepada tajuk hukum nun mati ataupun nun sakinah dan juga tanwin. Di mana pada hukum nun sakinah dan tanwin kita ada 4 hukum. Okay, kita ada 4 buah hukum. Hukum yang pertama adalah izhar. Bila sebut tentang izhar, jelas maksudnya jelaskan bunyi nun yang sakinah tu, sukun tu, ataupun nun dalam tanwin tu, jelaskan bunyinya. Bila makna jelaskan nun, artinya kena berikan sifat yang baik untuk ataupun sifat yang kita dah belajar tentang huruf nun tu. Lagi bunyi. Kalau ada orang tanya kita, izhar ni ada dengung tak? Jawapannya ada, kena ada. Tapi dengung dia, dengung yang minimum, bukanlah dengung panjang macam dengung apa nama? Dengung syaddah tu, bukanlah dengung macam wajibul gunnah tu. Dia kena ada dengung sebab sifat dengung tu sendiri adalah merupakan package bagi huruf nun. Mesti kena ada. Tak boleh buang dia. Nak buang dia boleh. Hanya pada idgham bila gunnah. Waktu tu kita boleh buang dengung daripada huruf nun. Itu pun sebab kamil ataupun idgham yang kamil huruf nun ke dalam lam dan juga ke dalam huruf ra. Kalau tak, dengung tu tetap akan ada. Kerana bila ada je nun, adalah dengung. Bila tak ada nun, barulah tak ada dengungnya. Baik, seterusnya kita ada idgham yang disebut tadi. Kita ada idgham, dari mana tadi sebelum tu, izhar kita ada 6 huruf. Kemudian kita ada idgham, juga kita ada 6 huruf. Kemudian kita ada idgham pula dibahagikan kepada 2. Idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Kemudian kita dah belajar juga pada minggu lepas tentang iqlab. Di mana iqlab itulah mewakili satu-satunya huruf, itulah apabila nun yang sakinah, nun mati bertemu dengan huruf ba. Di mana kenapa namanya iqlab? Sebab kita nak tukar terus qalb, ganti terus, tukar terus daripada sebutan kita kepada huruf nun, daripada sebutan huruf nun kepada huruf mim. Okey, baik. Seterusnya untuk malam ni insya-Allah, untuk malam ni kita nak masuk kepada tajuk yang baru, iaitu berkaitan dengan ikhfa. Ikhfa. Okey, saya harap yang siapa yang ada pada malam ni, semua yang ada pada malam ni boleh berikan tumpuan yang baik, fokus untuk kita program atau pelajaran kita pada malam ni. Mungkin ada benda-benda yang yalah, saya tak kata payah, benda senangnya. Tapi takut-takutlah saya explain tu lain dengan apa yang kita faham. Jadi fokus dulu, dengar dulu apa yang kita nak cerita. Nanti sekiranya ada soalan dan sebagainya, baru kita akan sama-sama bincang lepas ni. Okey. Ikhfa, sebelum ni pun kita dah tahu definisi dia, iaitulah antara izhar dan juga idgham. Ikhfa ni maksudnya dia tak bunyi macam idgham. Dia tak ada macam bunyi izhar. Dia adalah bunyi yang sembunyi. Kalau saya sebut dah itu idgham, maknanya masuk. Kalau kata ikhfa ni, dia hanyalah bunyi yang sembunyi di belakang bunyi yang nombor 1. Artinya, bila kita baca huruf tu, bila kita sebut huruf yang ikhfa, huruf tersebut ataupun perkataan tersebut bunyinya ada 2. Dia mesti ada 2 bunyi. Bunyi nun tu sendiri dan juga bunyi huruf yang diikhfakan tu. Okey, baik. Huruf-huruf yang ikhfa kita ada 15 semuanya. Okey, kita bincang balik hari itu, kita ada 6, 1. 6 pertama izhar, 6 kedua idgham, 1 iaitu iqlab, dah ada 13. Kemudian huruf hijaiyah yang nun sakinah ni ada 28 tolak 13, jawapan dia adalah 15. Jadi 15 huruf-huruf baki itu semuanya adalah huruf ikhfa. Perlu tak nak hafal huruf ikhfa ni? Kalau orang tanya kita, perlu tak nak hafal?
Mungkin ada orang dia kuat hafazan dia, boleh hafal lah. Kalau kata nak hafal, okay, hafal sahaja matan yang ada dalam muka surat 146 ni. Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, dia buat satu bait, satu matan. Apa kata dia? Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zaliman. Ni matan ni maksudnya ada ayat kata-kata bait, macam syair lah lebih kurang. Dia bagi macam apa nama, satu kata-kata di mana setiap awal huruf perkataan tu adalah huruf-huruf ikhfa. Kita nak hafal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15, mungkin kita tak ingat. Jadi kita buat dalam bentuk ayat. Macam dulu-dulu saya ingat lagi, kecil-kecil dulu, kalau nak pergi sekolah, katalah contoh kan, mak saya ajar. Kata, kalau cikgu tanya warna pelangi, kita tak ingat warna pelangi. Siapa ingat warna pelangi? Ingat gitulah, ingat. Tapi tak ingatlah susunan warna pelangi tu. Merah, ingat biru, ingat hijau, ingat oranye, kuning, hijau, apa, ungu kan. Tapi kalau nak ikut susunan tu, mesti kena ikut dia punya, kan, dia punya apa, dia punya kata-kata dia tu lah. Michael Jackson kena halau balik India Utara. M tu merah, Jackson tu, J tu jingga, K tu kuning, halau tu hijau, balik tu biru, India tu indigo, utara tu ungu. Jadi setiap awal perkataan tu mewakili dia punya huruf dia. Begitu juga lah dengan matan ataupun bait-bait. Bait-bait ini dijadikan ataupun direka oleh ulama-ulama dulu-dulu adalah untuk memudahkan kita nak belajar. Tapi bagi saya, kalau tanya saya lah, perlu tak nak hafal bait-bait ni? Tak hafal pun tidak, apa. Dengan syarat, ingat dia huruf-huruf ataupun huruf-huruf yang lain, izhar dan juga idgham dan juga iqlab, automatik lah. Selebihnya tu adalah huruf-huruf ikhfa. Baik. Dalam muka surat 147 pula adalah contoh-contoh. Contohnya bila nun ataupun tanwin bertemu dengan huruf sad. Okay? Semua contoh-contoh di sini, tuan-tuan dan perempuan, siapa yang beli buku yang cetakan ketiga, cetakan pertama pun ada, tak silap saya. Cetakan pertama pun ada, kedua pun ada ke? Nanti saya tak ingat. Ada ke tak? Nanti saya cek dulu. Bagi saya cek. Ada Ustaz, ada. Cetakan kedua pun ada? Ada. Ada QR code ni? QR code kat bawah ni ada QR code tak ada, QR code tak ada. kan. Kalau tak ada QR code, ambil lah kat situ. QR code, betul lah. Kalau kita kedua ni, muka surat 248. Muka surat 248, QR code ni kat bawah tak ada. QR code ni yang saya coba masukkan ni kat bawah ni. Yang ni QR code ni. QR code ni, contoh sebutan-sebutan huruf yang itulah contoh-contoh kat atas tu lah. Contoh ikhfa. Okey, baik. So setiap satu ni disebut sendiri oleh Dr. Aiman. Dan dia sebut sendiri macam mana bunyi dengungnya, bunyi hurufnya dan semualah. Yang tak semualah. Artinya yang nun mati pun ada, yang tanwin pun ada. Sebutan. Dengar balik, macam ni cara sebut dia. Tapi kadang-kadang kita ada orang dia hanya belajar dengar bunyi. Tapi saya ni adalah intention saya lebih kepada kita nak buat sendiri. Macam mana cara bunyi tu? Kita mungkin dengar orang, kita boleh copycat kan. Dengar, kita pun bunyi yang sama. Okey, boleh, betul je, iyalah kot ni. Sebenarnya kalau kita hanya dengar orang bunyi, orang buat, kita buat bunyi yang sama, belum tentu tepat. Belum tentu betul sebab cara letak tu mungkin tak kena. Cara letak lidah mungkin tak kena. Akhirnya tidak mendatangkan tepat dalam bunyi tersebut. Sekarang ni, hari ni, kita nak belajar macam mana nak letak lidah yang sempurna, yang betul, apabila kita menyebut huruf-huruf ikhfa. Okey, dibuat kesimpulan kat sini. Masuk ungkapan ikhfa adalah keadaan antara izhar dan idgham. Bila kata izhar, bunyi apa nama? Ada bahagian lidah tu ada tak bunyi kat lidah tu? Adalah bunyi nun tu adalah. Bahagian rongga hidung ada tak? Ada juga bunyi nun tu. Ada, dua-dua ada. Kan? Okey, kalau kata sebab bunyi izhar ni memang bunyi nun tu. Contoh minha, memang bunyi nun solid. Minha, bunyi nun lidah pun ada, rongga hidung pun ada. Bila kata ikhfa, bahagian lidah tak ada. Bahagian lidah tak ada, tak bunyi di hidung, di lidah. Jadi artinya lidah kita dah pergi ke huruf yang kita nak ikhfa.
Kalau kata 15 tu, 15 tu lah. Pilihlah mana satu. Ataupun berdasarkan huruf-huruf yang kita ikhfa lah. Lidah kita setting pergi ke huruf yang kita nak ikhfa. Adapun di hidung, ada bunyi. Ada bunyi. Ya, ada bunyi apa nama? Dengung. Okey. Ini saya tak faham. Dia kata bahagian lidah tak ada. Mungkin masuk dia di sini. Idgham di sini, idgham nun. Dia kata tak ada. Tak ada ni, tak ada. Bahagian rongga hidung tak ada ni. Jelas sebab kalau ikutkan dengung nun dengan ya ada lah. Saya tak faham kenapa dia kata ni tak ada. Apa kita orang salah terjemah ke apa ke. Tapi tak apa, nanti saya rujuk balik. Okay, yang ni tak penting sangat. Yang pentingnya yang bawah ni. Muka surat semua orang tengok. Muka surat 148. Tengok yang bawah ni. Okay, apa dia kata? Perkara yang perlu dilakukan ketika menyebut huruf nun yang diikhfa. Semua orang bagi perhatian. Okay, pertama, apa yang kita nak buat? Bila kita nak baca huruf-huruf ikhfa ni, pertama, apa kita nak buat? Pertamanya adalah mulut bersedia untuk menyebut makhraj huruf seterusnya. Kena ready. Kena get ready. Kita dengung ni, tengah dengung. Dengung ke hidung. Yang lidah ni, kita dah ready nak sebut huruf yang seterusnya. Let's say lah huruf apa? Huruf ta. Huruf ta, siapa boleh bagi tahu saya? Di manakah terletaknya makhraj huruf ta? Cepat. Jenung velak buku. Mana buku Den? Hujung lidah, pangkal gigi atas. Belakang 2 gigi kaca. Depan. Atas. Mana satu yang betul? Hujung lidah, Pangkal gigi atas. pangkal gigi atas. Pada pangkal gigi atas. Hujung lidah sentuh pangkal Gigi. gigi atas. Hujung lidah sentuh pangkal gigi atas. Kalau sentuh belakang gigi je, belum tentu tepat lagi. Kena pangkal gigi. Tempat nak tubuh gigi tu. Okey, baik. Bermakna, bila kita nak baca nun mati jubata ni, lidah kita tu dah pergi dah ke situ. Hujung lidah tu dah pergi dah ke arah pangkal gigi tu. Satu. Yang kedua, dia kata apa? Menyebutnya sambil disertai gunnah yang sempurna. Di mana gunnah mestilah tak dapat tidak. Gunnah ni mesti kat hidung lah. Tak ada tempat lain boleh buat gunnah. Dengan kadar panjangnya keluar daripada hidung, fasyum. Yang ketiga, bersamanya juga terdapat bunyi halus dari mulut terhasil disebabkan makhraj nun. Dekat ni makhraj nun, bahagian lidah ni yang tidak tertutup. Ataupun kita nak sebutnya bahagian mulut kita ni, bahagian yang dia pergi, lidah tu pergi tetapi belum rapat. Seolah-olah lidah kita tu terapung. Lidah kita tu tidak pergi habis. Contoh tengok, perempuan semua tengok gambar ni. Ini adalah contoh bila nak sebut nun mati bertemu dal ataupun ta. Nampak tak ujung lidah ni? Nampak? Tengok tak ujung lidah ni? Dia sentuh tak dengan pangkal gigi? Ni ujung lidah. Ni ujung lidah kan? Okey. Ada tak dia sentuh dengan ni pangkal gigi? Ni pangkal gigi. Dari sini. Nampak? Dia ada jarak, dia ada gap. Nampak? Dia ada gap di sini. Dia ada gap. Maksudnya, bila nak sebut nun mati bertemu ta ataupun dal, lidah kita dah ready pergi ke gusi tu, tetapi belum sentuh. Jangan sentuh lagi. Kalau dah sentuh, kalau tersentuh, dia dah tak bunyi ta lagi dah. Kalau siapa yang baca, sambil baca contohnya macam antum, contoh kan, antum, dia baca sentuh dia punya lidah dia ke gusi dah, ke pangkal gigi atas tu. Dia baca bila dia sentuh, itu bermakna dia tak sebut huruf ta. Dia akan banyak sebut bunyi huruf nun. Sebab bunyi huruf nun sentuh. Nak sebut huruf nun tu hujung dah sentuh dengan gusi tu. Jadi bila dia sentuh je antum, itu adalah huruf yang izhar, bukan ikhfa. Sebab kalau ikhfa, dia mesti kena bunyi dua-dua. Dia bukan bunyi nun sahaja. Dia mesti bunyi nun dan juga ta. Jadi, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah apungkan lidah. Jangan sentuh lagi. Antum. Cuba buat. Antum. Kuntum. Okay. Andada. Andada. Tu redal. Maksudnya, bila nak sebut, dia ujung lidah dah pergi dah ke gusi tu, ke pangkal gigi atas tu. Cuma dia belum sentuh. Dia kata apa? Kecuali apa? Kecuali huruf qaf dan juga kaf sahaja, kerana makhraj huruf nun tertutup rapat ketika menyebutnya. Maksudnya apa? Maksudnya untuk qaf dan juga kaf kena sentuh.
pangkal lidah kena sentuh langit lembut, pangkal lidah kena sentuh langit lembut dan keras untuk kaf dan juga untuk qaf. Kerana pangkal lidah dia jauh dengan hujung lidah. Huruf-huruf yang berada di hujung lidah dia sangat sensitif. Sangat sensitif. Bila kita sentuh je, dia dah tak bunyi dah huruf yang kedua. Dia hanya bunyi nun saja. Adapun qaf dengan kaf dia pangkal lidah, dia belakang. Bila belakang lidah, lidah depan ni terapung. Kalau kita tak sentuh, kalau kita belakang lidah dan kita tak sentuh, belakang lidah ni kalau kita tak sentuh dengan pangkal lidah, dia tak akan bunyi kaf. Contoh, contohnya macam fangkihu, kena rasa belakang lidah kita naik. Kena rasa belakang lidah kita ni, pangkal lidah kita naik, sentuh dengan langit lembut dan keras. Kalau kita tengok pun lidah kita belakang tu menyentuh dengan langit. Fangkihu berbeza dengan fankihu, maksudnya tak naik. Lidah kita tak naik, lidah kita terapung. Fankihu tak kena, tak betul. Dia mesti naik sampai bunyi dia macam ada bunyi G gitu. Macam bunyi nga pun ada orang kata bunyi nga ke. Okeylah bunyi nga apa tak apa, sebab apa? Sebab orang Arab dia tak ada huruf nga dalam bahasa dia. Kita mungkin kita rasa macam bunyi nga, tetapi itulah sebenarnya bunyi huruf kaf ketika diikhfakan. Begitu jugalah bunyi huruf qaf. Min qabl. Kena rapat. Kena rapatkan lidah kita sampai ke pangkal lidah kita kena rapatkan sampai ke langit lembut. Kan kalau qaf dia langit lembut. Kalau kaf pula dia langit lembut dan keras. Okey? Okey, siapa yang tak jelas apa yang saya explain sekarang ni? Okey, kalau tak apa jelas, kita tengok pula muka surat yang ke-149. 149 ni dia cerita tentang masing-masing, kalau sebelah kiri ni macam mana nak ikhfa huruf kaf, yang sebelah kanan pula macam mana nak ikhfa huruf qaf. Kiri kaf. Nampak? Pangkal lidah dia naik sampai ke belakang, sentuh. Apa tutup. Tutup makhraj mulut ni. Makhraj mulut tutup terus. Yang keluar bunyi daripada hidung je. Yang keluar bunyi dia adalah hidung saja. Begitu juga dengan qaf. Tutup pangkal lidah, sentuh dengan langit lembut. Kemudian makhraj di lidah ditutup. Artinya makhraj hidung sahaja yang berbunyi gunnah. Kerana hujung pangkal lidah dia jauh dengan hujung lidah. Nampak tak hujung lidah dia terapung ni tu, dia tak sentuh apa-apa, dia terapung. Tak sentuh lah benda-benda anggota huruf yang lain. Okey? Jadi dalam 13 huruf ikhfa hanya 2 huruf yang sentuh. Iaitulah huruf qaf dan juga huruf kaf. Adapun baki lagi 13 huruf-huruf ikhfa semuanya tidak sentuh. Okey, kita buat. Semua orang kalau siapa yang rajin siapa rajin buka mic, buka mikrofon. Dan kita share sama-sama. Okey, semua tolong saya. Okey, baik. Saya nak lukis satu benda. Okey. Agak-agak apa ni? Sorry lah. Lidah. Pengit. Lidah tu. Nak lukis tapi tak pandai kan. Dia dulu saya ada apa yang papan dengan komputer tu, tapi dia tak serasi lah dengan komputer saya ni, simpan lah. Orang bagi kan. Okey, baik. Mula-mula huruf apa pangkal ni? Kawasan pangkal lidah. Mula-mula huruf apa? Qaf. Bagus, terima kasih. Qaf. Okey, lepas tu Kaf. Letak sini sikit lah. Kaf depan sikit. Okey. Ni huruf ikhfa je tau. Huruf ikhfa je. Okey, tengah lidah. Jim dan ya. Yasin. Jim, Shin Shin dan ya. dan ya. Ikhfa. Oh, ya tak masuk lah sebab dia idgham. Asifah. Pandai. Pandai pun. Okey, tepi lidah. Bot. Terus. Okey, berapa dah ni? 5. Dal. 5. Dal. Okey, sekarang ni hujung lidah. Lam tak boleh, ra tak boleh. Dal to. Tak ada lah. Nun, lam semua tu dah masuk dalam idgham. Kita abai kecualikan lah. Tadal dan po. Tadal. Sabar. Tadal dan po. Bagus, terima kasih. Sekarang ni di hujung lidah kita ada 3 pecah, betul tak? Tadal.
Betul tak kalau hujung lidah kita pecah 3? Betul. Itu Okey, nukutnya. Ya. Nukut. saya ambil satu dulu. Kita ambil ta, Ta, Dal Dal dan to. to. ta ta, dan To. to. Okey. Hujung ni pula kita ambil sin. Zai dan Sod. Sod. Baguslah. Mau ingat. Hujung ni pula Dal. Dal. Sa, zal dan vo. Vo. dal, vo, Sa, zal za, Dal. sa, dan vo. za, vo. Okey. Berapa dah yang cuba kira? 5, 3, 9, 11. 14. Fa lah. 14. Fa. Ha? Tinggal fa. Satu lagi adalah huruf apa? 9, 10, Daripada 14. Syafatain fa. Okey, baik. Puan saya tak sini dah. Okey, baik. Okey, sekarang ni saya nak label. Kalau saya label apa? Saya label ni je. Saya label contohnya macam ni, to ni tepi lidah. Boleh kan? Busuknya. Itulah nak ketik-ketik. Hmm. Tu tak boleh baca tak tu. Boleh. Tepi lidah. Okey. Tepi lidah. Kena tulis bagi habis. Okey dah. Tulis bagi habis. Kira bukan kena bayar pun. Okey. Yang ni pula apa? Mana? Tengah lidah. Wasatal lisan. Yang ni pula Taraful Pangkal lisan. lidah. Pangkal. Ujung lidah. ni Pangkal. Oh, yang situ pangkal lidah lah. Kaf dengan Pangkal ni lidah. lembut dan lelangit keras. Bolehlah faham Pula pangkal lidah juga. Pangkal lidah. langit lembut. Lelangit lembut saja. LL Dia nak tak. Kalau tak faham tanya saya balik. Kalau tak ada to ni apa? Dia hujung lidah. Taraful lisan. Ujung lidah. Hujung lidah. Kalau saya buat HL je lah Hujung lidah dengan apa? Dengan gusi. Gigi. Seri. Pangkal gigi. Ke gusi. Pangkal gigi atas. Pangkal gigi atas. Okey. Yang ni pula hujung lidah juga. Gigi bawah. Ujung lidah. Gigi bawah. Gigi dan bawah. atas. Gigi geram. Tapi atas sikit lah. Bawah, gigi bawah. Okey. Gigi bawah. Yang ni pula Ujung lidah bertemu dengan pangkal ujung lidah bertemu dengan hujung gigi Gigi. kaki atas. Ujung gigi kacip. gigi kaki atas. Atas. Bawah pula Ujung gigi bertemu dengan perut bibir. Perut bibir Ujung bawah. gigi atas Okey. bertemu dengan perut bibir. siapa jumpa ni? bawah. Bibir jumpa gigi ke gigi bibir? Gigi yang pergi kat Bibir jumpa gigi. Bibir bawah. bibir yang bertemu. Cuba puan buat gigi pergi ke bibir. Bibir jumpa gigi. Gigi. Af. Gigi jumpa bibir. Gigi pergi bibir ke bibir pergi gigi? Gigi. Rahang bawah yang bergerak naik atas. Ah, Bukannya. Jadi bibir bertemu dengan Bibir jumpa gigi. perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi hujung atas. gigi atas. Kacip. Boleh tak sebut kacip ke? Apa? Tak juga. Okey. Ujung gigi kacip atas. Tapi boleh kalau tak faham ni apa nama? Tengok video balik semula. Tengok video balik semula. Jadi saya ringkaskan ni. HL ni hujung lidah, HL ni hujung lidah, ni tengah lidah. Okey, baik. So sekarang ni ada 15 huruf. Semua ni ada huruf-huruf ikhfa. Huruf idgham, izhar semua kita buanglah, kita kecualikanlah. Kita dah tak cerita dah tentang izhar, idgham dan iqlab tu. Kita hanya cerita tentang ikhfa sekarang ni. Ada 15 huruf. Yang mana semua ni mewakili kawasan-kawasan dia. Dan dua daripadanya yang saya sebut awal tadi, dua daripadanya yang ni sahaja yang menyentuh. Artinya pangkal lidah dengan qaf dan juga kaf masing-masing sentuh dengan delangit masing-masing. Ada pun yang 13 ke atas ni semua tidak sentuh, tak sentuh. Even fa pun, kalau kata huruf fa, tadi siapa kata tadi? Perut bibir bawah sepatutnya menyentuh dengan apa? Hujung gigi kacip atas. Tapi bila kita nak baca, contohnya macam anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Jadi gigi kita tu dah duduk atas bibir dah. Maksudnya gigi kita tu sikit lagi, dalam 1 mililiter ke 2 mililiter lagi. Nak sentuh dengan bibir. Kalau kata saya boleh, kalau nampak gigi saya, contoh saya baca kan. Yas'alunaka 'anil nampak tak? Gigi belum sentuh dengan bibir. Anfal. Bila baca fa tu barulah sentuh. Baru sentuh. Anfal ataupun apa?
Contoh, in kuntum. Nampak? Kita ada dua. Satu kaf, satu ta. Dua-dua ikhfa. Dua-dua lain. In kena sentuh. In kenapa dia tak boleh kuntum. Tak boleh sentuh kuntum. Tak jadi juga. Dia mesti kena tarik balik. Kerana lidah kita nak ready, nak sentuh dengan pangkal gigi atas. Kuntum. Bila dah tum, baru sentuh balik. Tum ta'lamun. Okey. Baik. Yang tadi tu saya rasa yang tadi ni saya capture lah. Saya capture. Tukar apa tau. Entah. Boleh lah. Saya save. Nanti saya hantar dekat grup Telegram. Okey. Baik. So sekarang ni boleh nampak tak? Bagaimana kita nak menyebut huruf ikhfa dengan betul, dengan cantik. Jadi bila kita baca je dalam satu ayat tu ada huruf-huruf ikhfa, maka apa yang kita nak kena buat adalah itu bermakna setiap huruf-huruf ikhfa ni bunyi dia lain-lain. Bunyi dia lain-lain. Kalau kata saya bunyikan, ada agak-agak boleh tolong seorang sikit teka tak? Contoh kan. Kalau saya buat bunyi, cuba dengar betul-betul, boleh tak teka? Saya nak sebut huruf apa lepas nun ni? Cuba dengar saya buat. Katalah saya tutup mulut saya. Tutup. Okey. Boleh dengar kot kalau saya tutup pun. Okey. Contoh dia tak tutup ni. Janganlah tutup. Acah-acah je buku kat depan ke apa tu aja. Ustaz janganlah kena mulut. Nanti kan tak kena makhraj. Okey, tak apa. Saya ada alat yang lebih sesuai untuk saya buat. Oh, tutup video. Tak, saya tak tutup video. Saya tutup macam ni. Subhanallah. Nampak tak? Okey. Ni Tak kira nampak mulut lah. Nampak mas saja. ni kira yang paling sopan ni. Ada yang tak sopan pun ada. Kena jadi Oh, ada yang avatar ya Ustaz? Subhanallah. Subhanallah. Tu kata bayang budak-budak Macam ni. Zoro, Ustaz. Okey, tu okey Ustaz. Boleh. Tapi ni nampak mulut. Dia tutup mata. Tutup mulut. Okey, tutup mulut. Okey. Okey. Saya buat bunyi kepala pakai dengar. Okey. Dah. Ang Qaf. 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 Okey. Kaf. Qaf. 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 Saya buat qaf. Okey. Kalau kaf bunyi dia ang. Nipis. Dia punya tu terkik. Bunyi nipis. Okey. Dengar betul-betul. Au. Ra ke? Tapi huruf istilah. Au. Sod ke? Sod. Sod. Zo. Tadi dah keluar. Tak nampak dia tu, Ustaz. Nampak? Memang Ustaz tutup pakai mask. Tutup tak? Okay. Buang balik. Kacau lepas ni. Bukan duduk ramai-ramai pun. Okey. Au. Tu zo lah. Tu Zo. confirm lah zo. Okey, kenapa beza? Itu zal. Kedipis. Zal atau Atau sa. zal atau sa lah, sama lah beza atau sa. Okey, kalau Itu kaf. Bukan. Sin. Sin je, Ustaz. Insya-Allah. InsyaAllah. Okey, insya-Allah tu pun kalau dalam Quran contohnya famasya. Lidah kita tak sentuh dengan Tuhan. Tapi jangan terlalu rendah lidah tu. Apa jadi kalau lidah tu rendah kan? Dia punya iya. Famai. Dia jadi ya. Dia kena hati-hati nak ikhfa shin ni dia kedudukan shin dengan jim ni sama. Ketika ikhfa kedudukan shin dengan jim sama. Okey. Dia berlaku macam min syarri waswas. Itu kan tu yang kadang-kadang syarri ada orang baca mi dah bunyi ya. Okey dengar. Ta. Boleh jadi ta, boleh jadi dal. Boleh saya nak buat gym sebenarnya. Dah tahulah gym. Nak buat pergi bunyi gym tapi bunyi benda lain. Okey, satu last.
Au, au. Ni dah itbaq, huruf itbaq. Jadi dia angto ataupun Tebal. angto. Po. Sebab dia Po. dah naik. Jadi dia dah to ataupun Po lah tu. Lidah naik. Ataupun bot. Nak masuk ke bot. Bot. Oh, maudhu. Terima kasih. Maudud. Nampak lidah naik itu Pak. Dia masuk soalan. Sampai tak lompat-lompat. Nampak? Apa yang lompat tu? Kita tak lompat-lompat kat sini. Okey, baik. Okey, seterusnya. Maksudnya orang nak sebut huruf tu, kita katalah kita sebagai makmum sembahyang contohnya. Kelas-kelasnya ada macam tu. Kena mute kan. Dah siapa kan saya tak tahu. Nak saya kena remove spotlight. Iza. Okey, baik, thank you. Okey, maknanya orang nak sebut huruf apa, kita dah tahu dah. Kita dah boleh dengar, kita dah boleh tahu dah. Mungkin ada sama-sama lah, sikit-sikit. Tapi orang kata very, kita boleh jelas. Tapi boleh disebut, contoh macam kuntum. Kenapa kita tak boleh rapat lidah? Kuntum ataupun antum. Kenapa kita tak boleh rapat lidah? Sebab lidah tu Dia dah pergi kat pergi nun dah. ke makhraj nun. Pergi ke Jadi nun. dia macam bunyi izhar yang dipanjang-panjangkan. Ya, huruf nun, bunyi nun akan dominan. Akan mendominasi bunyi ta tu. Dan hilanglah bunyi ta. Antum. Jadi bila buat macam tu, bunyi ta tak ada. Melainkan kita hanya mengizharkan nun ke dalam huruf ta. Jadi baca izhar lah. Bukan bunyi ikhfa lah. Kalau nak ikhfa, mesti lidah kita dijarakkan sikit sebelum kita menyentuh mana-mana anggota pertuturan. Okey, itu hanyalah untuk 13 huruf sahaja. Ada pun baki lagi yang dua, iaitu qaf dan juga kaf, baru kita sentuh. Kenapa kena sentuh? Sebab makhrajnya jauh. Yang dekat-dekat yang mana, oleh 13 tu semua pakai hujung lidah. Kecuali fa lah. Tapi nak kata cerita tu semua huruf-huruf di hujung. Kalau yang huruf belakang ni, tak ada masalah. It's okay. Sentuh tak ada masalah sebab dia jauh dengan huruf nun. Okey, perhatian. Muka surat 149. Bunyi huruf nun yang diikhfa akan tebal lah. Kalau kata tadi kan, dah kata tadi itbaq ke tebal ke, boleh tahulah mau surah bunyi tebal. Beza lain bunyi dia. Okey, sebab apa? Sebab injak suara kan, kita punya lidah kita dah belakang naik, maka huruf tu akan jadi tebal kerana kerongkong sempit. Okey. Melainkan kalau kata huruf tu nipis lah. Tu perhatian sikit. Baik, tanda ikhfa bagi huruf nun sakinah, dia macam idgham yang naqis. Itulah atas huruf nun bebas dari sebarang tanda, dan kemudiannya atas huruf yang seterusnya, tak kisahlah 15 huruf tu juga tidak ada tanda, melainkan hanyalah baris sahaja. Melainkan baris sahaja. Surat 450. Okey. Dan ikhfa pun sama, macam juga tanda bagi idgham naqis. Itulah tanda tanwin tu, tanda yang tidak selari, dan juga kemudian atas huruf seterusnya tidak ada tanda, melainkan baris sahaja. Okey, baik. Seterusnya 150. Kesalahan ketara ketika menyebut huruf nun sakinah dan tanwin. Ini rangkuman kepada semua sekali. Rangkuman keempat-empat hukum. Okey, apa kata dia? Yang pertama, mengizharkan nun sakinah dan tanwin ketika bertemu huruf idgham, iqlab dan ikhfa. Macam tadi lah. Kuntum baca ikhfa tapi bunyi izhar, tak kena, tak betul. Yang kedua, idghamkan ke dalam huruf waw dan ya tanpa dengung. Actually ada je qiraat ada baca begitu, tetapi kita tak, kita kena baca dengung. Faman ya'mal, kena buat bagi bunyi dengung. Okey, dan juga min waliyyin wala nasir, kena bagi bunyi dengung. Nombor 3, baca sendiri apa dia kata? Ketika Islam yang Assalamualaikum. adakan seperti membak ni. Apa khabar? Sudah makan? Ustaz tak boleh makan sebab ustaz ada kelas. Apa kena makan dengan kelas kita ni? Mic kawan-kawan. Okey, kita buat apa. Saya memang nak cari makan, tapi sabar sekejap. Lepas ni baru saya makan. Pukul 9 nanti baru boleh makan. Sekarang tak boleh makan lagi. Terima kasih banyak offer makan. Kan best kalau boleh makan sambil mengajar. Apa tadi? Okey, seterusnya. Nampak? Membuka mulut sedikit ketika iqlab. Actually,
sama macam mim mati bertemu ba lah. Macam ikhfa syafawi tu yang kita baca sebelum ni. Memang kita tak akan buka bibir atau memang kita tak akan renggangkan mana-mana bibir, melainkan kita hanya rapat tanpa ketap bibir, rapat tanpa tekanan. Okey, dan itu merupakan perkara yang baharu yang diada-adakan. Okey, nombor 4, mengekalkan mulut pada satu saja keadaan ketika bertemu semua huruf ikhfa. Maksudnya dal pun macam tu, sad pun macam tu, ta pun macam tu, dot pun macam tu, zal pun macam tu, fa pun macam tu, tak kena. Dah satu keadaan je pun tak boleh. Sebab apa? Macam kita buat tadi kan. Nampak lidah berbeza, bunyi pitching atau pitching. Ataupun dia panggil apa macam pitching lah. Bunyi pitching tu dengar saja orang tahu dah. Oh ni huruf dot ni, ni huruf ta ni huruf qaf ni. Sebab selain bunyi, lain huruf, lain bunyinya. Okey. Kemudian memanjangkan tempoh bacaan dengung lebih daripada sepatutnya. Kejap lagi kita belajar sikit tentang dengung. Dan juga yang keenam, membaca ikhfa pada huruf nun mati bertemu ghain dan juga kha, melainkan qiraat Abu Ja'far sahaja yang mengikhfakan huruf kha dan juga ghain. Kerana Abu Ja'far berpandangan bahawa kha dan juga ghain merupakan huruf lidah. Memang kalau ikutkan dalam makhraj kita belajar pun, huruf kha dan ghain ni dia permulaan lidah, which is lidah lah. Bagi dia memang lidah. Walaupun Imam Ghazali sendiri berpandangan bahawa walaupun dia permulaan lidah, tetapi dia masih berada di daerah halqum. Jadi majoriti 9 daripada 10 ulama qiraat ni letakkan kha dengan ghain di bawah pengaruh ataupun di bawah daerah halqum. Hanya Abu Ja'far seorang sahaja yang menganggapnya bahawa kha dan ghain adalah huruf lidah. Sebab tu dia ikhfa. Kita jangan lebih ikhfa pula. Tapi syok juga ikhfa kha dengan ghain ni, senang nak baca kan. Ustaz. Kenapa kat nombor 6 dia taruh qiraat Abu Ja'far tapi nombor 2 dia tak taruh riwayat Khalaf an Hamzah, Ustaz? Sebab banyak, ada lagi yang lain. Oh ya ke? Oh, okey. Kisah Taibah semua baca Tabarikung ni. Oh, okey. Doril lah. Tapi memang kha dengan ghain hanya Abu Ja'far sahaja. Betul. Itu specialty dia lah. Specialty Abu Ja'far. Bila orang dia baca sekali orang tahu dah, oh ni baca Abu Ja'far ni sebab dia orang kha dengan ghain. Okey. Baik. Cuk Ustaz. Jadi nak confirmkan ni, kalau yang untuk yang tadi makhraj tu, qaf dengan kaf memang kena sebab memang dah kena. Sebab ada terdengar juga yang kalau kata untuk fa, lepas tu ra, zal dan sa pun dah macam dah ready, dah kena. Sa, za, dia macam dah kena juga dekat dia punya makhraj dia, dekat zal dengan wa dan juga fa. Macam tadi Ustaz kata hampir. Kalau saya apa yang saya belajar memang tak sentuh lagi. 13 huruf semua jangan sentuh. Kalau sentuh semua, kalau zal pun sama juga. Kalau sentuh je dia lain dah bunyi dah. Ada bunyi nun sebab dia asalkan terkena je macam bunyi nun ya. Kalau percentage untuk nun tu tinggi. Sedangkan kita nak 50-50. Sebab tu nama ikhfa. Contoh, saya sembunyi belakang tiang. Saya ada lagi ke tak? Kalau tiang tu kecil memang nampak ah. Ustaz kata macam hari tu. Nampak saya ni besar. Ustaz yang bagi contoh. Bukan, maksudnya kalau kita duduk belakang, contohnya adalah ini satu botol, ini satu botol yang kedua. So botol yang pertama ni kalau dia duduk belakang ni, kita tengok dari depan memang tak nampak. Tak nampak. Kita nampak je. Dia ada je botol ni. Maksudnya dia tak masuk. Melainkan kalau botol pertama masuk dalam botol kedua baru tak nampak terus. Tapi kalau kita menyembunyi tu, artinya dua-dua ada. Tiang pun ada, orang pun ada. Dua-dua benda tu ada. Maksudnya kena 50-50 lah. Kena bunyi separuh-separuh. Nun pun kena bunyi, huruf ikhfa pun kena bagi bunyi. Okey, ada soalan lain tentang ikhfa? Kita nak pergi ke tajuk yang paling penting malam ni sebelum kita tamatkan. Okey. Maaf Ustaz, saya tadi termasuk lambat. Jadi kalau ada tak macam kalau Ustaz kata ikhfa yang tinggi dan ikhfa yang rendah macam tu. Tu tingkatan ikhfa tu. Ke Ustaz nak masuk kejap lagi? Dia macam Tingkatan dengung. Tebal. Tak ada. Bukan. Dia macam angka kita dah naik tinggi dia punya angka. Lepas tu tapi itulah saya takut. Tadi kat sini dekat muka surat ni ada. Mana tadi? Maaf Ustaz. Surat yang yang perhatian ini. Aku buat 149 ni. Okay. Kalau huruf tu tebal, maka bunyi nun tu sendiri akan tebal.
Kalau huruf tu huruf nipis, tarqiq, maka huruf nun juga akan bunyi sama-sama nipis. Jadi kalau nak kira daripada segi ni ada 2 tingkat dia sajalah. Dua Maknanya adalah yang itbaq yang huruf isti'la dengan yang huruf istifal. Betul. Tarqiq atau tafkhim je lah. Tafkhim dan tarqiq ya. Kalau yang tebal, tebalah bunyilah tebal. Mau, bezalah bunyi dia berdasarkan bunyi huruf. Berdasarkan bunyi huruf tu sendiri. Sebab apa? Sebab kerongkong kita bila kita sempitkan, maka huruf tu jadi tebal. Okey. Jazakallah khairan. InsyaAllah hari ni last sekali kalau siapa buku jilid ada judul jilid tu, ini adalah merupakan muka surat terakhir. Kalau kata yang satu jilid tu tak akhir lagi. Ada banyak lagi. Cuma untuk tajuk yang berkaitan makhraj apa semua ni, inilah tajuk terakhir. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar tajuk mat dah. Tak mau cerita dah benda ni. Semua saya harap dah faham dah. Dan inilah tajuk terakhir yang paling penting yang kita nak kena tahu. Iaitulah azminatul ghunan dipanggil. Ataupun tempoh bacaan gunah. Okeylah. Definitely apa orang kata apa? Secara peribadi lah. Secara peribadi bacaan ataupun bab gunah ni adalah bab yang macam-macam orang akan syarah berdasarkan kefahaman masing-masing. Adapun saya pun sendiri akan syarahkan berdasarkan kefahaman saya, berdasarkan apa yang saya belajar daripada guru-guru saya. Jadi kita akan terdedah dengan banyak cara ataupun banyak definisi-definisi kefahaman yang mungkin berbeza antara satu sama lain. Tapi tak mengapa. Tidaklah ianya menentang kefahaman yang sedia ada yang kita faham selama ni. Cumanya mungkin ada benda yang kita boleh belajar dan mungkin ada benda yang kita boleh improve daripada semasa ke semasa insya-Allah. Okey, tentang azminatul ghunan ni saya pertama ni nak buat pembaikian terlebih dahulu. Pembaikian pada anak panah ni. Anak panah ni kita hantar file Word. Lepas tu designer tu dah dibuat macam mana? Dia jadi 1 2 3 4. Patutnya 4 2 4 3 2 1. Patutnya dari kiri ni 4, baca kanan ke kiri. Kalau buku Arab tu macam ni, buku Arab tu dia 1 2 3 4 kanan ke kiri 1 2 3 4. Buku ini pula dia ditulis 4 3 2 1. Sepatutnya isi jugalah 1 2 3 4 macam ni. Jadi artinya paling sempurna duduk nombor 1. Sempurna nombor 2. Tidak sempurna ni nombor 3. Paling tidak sempurna ni duduk nombor 4. Kalau boleh baiki, tolong baiki kat situ terlebih dahulu. Tapi buku ni dah betul Ustaz, buku tu je rasanya. Betul. Tekan kedua, betul dah. Tak payah baiki apa. Tak payah baiki dah. Sebab nanti takut atas ni lain, bawah ni lain pula. Kalau kata tak nak baiki kat atas pun tak apa. Tengok yang bawah ni insya-Allah betul dah. Cuma dekat nombor yang dekat anak panah tu sahaja yang kita nak baiki. Okey. Sebelum nak cerita gunah ni banyak mana, panjang mana, ada sebahagian pendapat yang meletakkan ataupun mensyarahkan gunah ni ikut harkat. Maksudnya dengung 2 harkat. Pernah dengar tak orang cakap macam tu? Dengung 2 harkat. Okey. Mat asli berapa harkat? 2. Sama tak mat asli 2 harkat dengan dengung 2 harkat? Tak. Dengung lebih. Dengung tu lebih. Kalau kata kita praktik dengung sama harkatnya macam mat asli, sebenarnya tak betul. Sebab contohnya macam qala, kalau kita mat asli kan qala, satu jari je qala. Sedangkan dengung pakai 3 jari. Inna, summa, lamma. Dengung pakai 3 jari. Mat asli pakai 2 jari je. Qala, apa lagi? Qalu. Maksudnya satu-satu je. Artinya, ada pun Dr. Aiman sendiri, dia tak pernah dalam pengajian dia, kalau belajar dengan dia tak pernah guna istilah gunah ni dengan harakat. Sebab harakat ni sinonim dengan mat. Harakah. Harakah ni kadar harakat. Jadi harakat ni dia sinonim dengan mat. Kalau mat kita letak 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat, 5 sampai 6 harakat. Adapun gunah, dia istilahkan gunah je. Lepas tu dia kata gunah, ada gunah yang paling sempurna, itu pun berdasarkan dia punya cara bunyi dan sebagainya. Adapun saya, sebelum tu, tapi tak salah juga orang yang kata 2 harakat tu. Sebab apa? Kadang-kadang setengah benda yang susah nak diukur ni, orang nak cari satu indikator nak ukur. Yalah, kau kata panjang. Panjang mana? Bagilah 2 harakat. Sekurang-kurangnya orang boleh ada benda yang dia nak jadikan ukuran. Tak salah juga nak kata kepuak-puak ni, tak salah juga. Sebab apa? Yang karang buku yang kata 2 harakat ni bukan calang-calang juga.
Antaranya guru-guru saya juga, Imam Masjid Nabawi, imam-imam di Madinah dan sebagainya. Bahkan buku tu cetak di kilang percetakan Al-Quran lagi. Nama buku tu Tajwid Al-Muyassar. Kita tajwid musawwar. Nama buku dia Tajwid Al-Muyassar. Tajwid mudah. Jadi dalam buku tu sendiri sebut gunnah 2 harakat. Tapi nak ceritanya mereka bukan orang biasa. Ulama qari, qura juga. Artinya cara mengajar, cara pengajian mungkin berbeza. Okey, ada pun cara saya yang saya nak kongsikan pada malam ni adalah untuk dengung. Saya sendiri pegang, bila saya dengar Dr. Aiman punya bacaan, kira banyak jugalah, tapi taklah sampai 30 juzuk. Saya dengar banyak, hampirlah juzuk, 2 juzuk lebih. Saya cuba dengar dia punya dengung dia daripada awal sampai habis bacaan. Dengung dia konsisten, tak berubah, pakai konsep tiga jari. Jadi nak buat macam mana? Kiralah 3. 1, 2, 3. Cuba buat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jangan laju sangat, jangan pelan sangat. Jangan 1, 2, 3. Itu dah slow motion sangat dah. Jangan laju sangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak boleh laju sangat. Dia tengah-tengah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi, apa maksud 3 ni? Bila masuk 1 tu, start. Kita dengung. Masuk dia jari ketiga ni, move kepada baris. Inna. Itu. Summa. Lamma. Kalau baca contoh kan, ummi. Dan siapa nak belajar dengung untuk malam ni, ambil beberapa perkataan yang saya sebut tadi, contohnya macam inna, summa, ummi, lamma. Semua perkataan-perkataan yang selalu jarang, selalu sangat orang salah, orang tertinggal dengung dia. Hamma, setelah macam surah apa? Surah tu lah Al-Balad, surah Abu Lahab tu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Okey. Kita nak buat 3 jari ni masa mengaji tak sempat. Banyak dengung. Sekejap dengung, berbelit jari nak kira. Tak usah buat masa mengaji. Kita kena buat luar dari ngaji. Cuba tempoh seminggu ni, siapa yang rasa bacaan dia kurang dengung, ataupun kalau dia baca dengan orang asyik tegur, dengung sikit lah aja, dengung sikit. Siapa yang ada menerima teguran-teguran begitu, dalam masa seminggu sebelum kita jumpa balik minggu depan, cuba buat benda ni. Sambil-sambil masak, sambil-sambil menjahit, sambil-sambil tengok TV, ataupun sambil-sambil buat apalah. Buat praktik ni. Inna, ambil 3-4 perkataan cukup. Jangan ambil banyak-banyak. Summa, buat tu je hari-hari. Selama 7 hari. Yalah, buatlah benda lain sekali kan. Tapi nak ceritanya, praktis yang ni bagi banyak. Lama. Tak tahulah. Saya sendiri tak boleh jamin. Tetapi, alhamdulillah, anak-anak murid saya yang lain sebelum daripada ni, lepas dia buat benda ni, kita nampak dia punya improvement. Sampai saya sendiri cakap, kenapa baca dengung-dengung ni? Mana mau dengung-dengung ni? Jangan baca dengung-dengung lagi dah, tinggalkan. Sampai dia orang pula rasa macam, hari tu ajar suruh kita dengung. Betul je, lepas tu setiap bagi kita dengung pula. So bila dah seronok dengung, baru dah rasa macam, baru dah rasa cantik bacaan. Kadang-kadang kita dengar macam imam kat Mekah, imam Masyari ke apa ke baca, sedapnya bacaan dia. Memanglah, bukan satu suara dia memang sedaplah satu. Yang keduanya, memang dengung dia cukup dan konsisten sama. Dia tak ada kejap dia dengung sampai 5-6 harakat, kejap dia dengung 2 harakat, kejap dia dengung 4 harakat. Tak ada. Tak ada, dia konsisten je, sama je. Dia punya kadar dengung dia. Jadi, untuk siapa-siapa nak buat latihan, jadi saya kongsikan teknik ni. Aku pakai 3 jari ni. Boleh ajar orang lain, boleh ajar diri sendiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pakai aja ni. Dan ambil satu perkataan. Contoh, inna ataupun summa. 2 perkataan ni pun cukup dah. Summa, inna ataupun famaya, maya, miwa. Tu dengan apa nama? Ikhfa tu. Ikhfa sama juga. Mansu. Apa lagi? Kuntum. Ingku. Semua dengung-dengung pakai je 3 jari ni. Tolonglah. Allah. Apa lagi ni? Iza. Dah makan dah? Okay. So apa cerita tadi? Tolonglah. Saya ni dikenali sebagai dewa dengung. Saya cukup pantang dengar orang baca kalau tak dengung ni. Rasa macam, aduh, tolonglah. Selagi mana kita ada hidung, tolonglah dengung. Kecuali ustaz tak ya,
hidung tercabut waktu bersin tadi. Tak apalah, kalau hidung dah tercabut tak boleh buat apalah. Sabar mana kita ada hidung, tolonglah baca dengung. Saya merayu sangat. Sebab itulah salah satu seni ngaji dalam pengajian Quran. Baca dengan dengung. Okey, so bila dah faham tentang nak panjang mana nak dengung tu, baru kita tengok sekejap apa yang kita cerita kat sini. Baik, gunnah paling sempurna. Gunnah yang paling sempurna, itulah berkaitan dengan wajibul gunnah, nun bersabdu, mim bersabdu. Okey. Kemudian pula dia letak juga tajuk bawah tajuk sempurna ni. Yalah, saya sendiri kadang-kadang macam Puan Lina ada beritahu saya minggu lepas. Saya sendiri confused dan saya sendiri tanya. Cuma saya belum dapat jawapan. Kenapa yang mim bertemu ba letak bawah sempurna, nun dengan ya letak bawah paling sempurna? Sepatutnya tertukar dua ni. Sepatutnya yang tu duduk bawah, yang ni duduk atas. Tapi tak apa, kita terima dulu untuk sementara waktu ni. Kalau ada perubahan saya akan bagi tahu semula. Jadi nak ceritanya kenapa paling sempurna? Sebab bunyi nun solid, tak campur dengan bunyi huruf lain. Bunyi mim sahaja, tak campur dengan bunyi huruf lain. Sebab tu dia kata huruf yang dengung yang paling sempurna. Tapi kaedah panjang mana nak pakai dengung? Tadi sama juga, 3 jari juga. Nombor 1 ni pakai 3 jari tu juga. Bila kita praktis. Tak kira wasol ke, waktu waqaf ke, sama je. Walakin sampai jari ketiga stop. Walakin Allah fil yammi wala fil yam. Sampai jari ketiga stop. Maksudnya kena dengung sampai tahap tu sekali. Okey. Kemudian dengung yang sempurna. Gunnah kamilah sempurna apabila huruf nun yang ikhfa ataupun mim yang ikhfa ke dalam ba. Okey. Itu walaupun dia tajuk mim dengan ba ni, memang bila kita baca bunyi mim je tak bunyi ba pun. Tapi letak agak bawah tajuk ikhfa di sini, wallahu taala alam kenapa? Nanti kita akan bagi tahu kalau ada perubahan. Tapi nak ceritanya bunyi yang ikhfa ni sepatutnya dia ada dua-dua bunyi. Bunyi nun pun ada, bunyi huruf yang ikhfa pun ada. Lepas tu dia kira sempurna. Cuma dia tak boleh tahap paling sempurna kerana dia dah bercampur dengan bunyi huruf lain. Pakai 3 jari juga. Nombor 1 dengan nombor 2 kita pakai 3 jari yang sama macam tadi saya sebut. Okey. Nombor 3, tidak sempurna. Dia panggil naqisah. Gunnah naqisah. Tidak sempurna. Tidak sempurna bukan bererti tidak ada. Tidak sempurna ni benda ada, cuma tak sempurna dia. Jangan kata tidak sempurna ni tak ada terus lah. Tak betul tu. Apabila huruf-huruf izhar. Yang ni betul lah. Yang ni tak ada perubahan apa-apa. Ini betul. Mana-mana nun dan mim yang izhar dengungnya ada tetapi tidak sempurna. Kalau orang tanya kita banyak mana nak dengung ni? 1 jari je. Sami'un alim an'amta alaihim hum fiha hum. Ada bunyi dengung tu ada, tapi banyak tak? Ada kalau orang baca an'amta alaihim. Tak boleh baca gitu, rosak ayat. Dengung, cuma dia tidak sempurna. Okey. Dan yang terakhir adalah paling tidak sempurna. Ada tak dengung paling tidak sempurna? Ada. Cuma dia very little. Sangat sikit. Contoh bila kita baca qul bi sama, bila baca ma, baru ada ke hidung ni. Ya murukum bihi imanukum. Bila baca ayat-ayat ni, bila ada mim, bila ada nun, hidung kita akan ada vibration. Sikit lah bila berbaris, bila mim dan nun berbaris, bukan sukun dan sebagainya. Sikit sangat. Tapi gunnah itu ada, tak boleh buang. Memang sifat dia tu sendiri. Okey. Dan yang terakhir, tempoh bacaan gunnah ni kalau ikutkan, dia memang sesuai dengan kelajuan bacaan lah. Kalau orang tu baca laju, memang tak adalah 3 jari tadi tu. 3 jari tu praktis untuk orang yang baca secara tahqiq ni. Dan saya sendiri pun baca, memang sekarang ni banyak baca, kurang baca tajwid ni, kecuali mengulang. Baca biasa-biasa kita banyak baca yang tahqiq, sebab nak jadi imam, sebagainya. Nak baca lambat-lambat. Bagi orang tu tenang hati baca ni. Jadi praktis 3 jari tu antara yang agak efektif lah untuk sementara waktu ni. Jadi saya harapkan untuk siapa-siapa yang kalau selalu kena tegur, kurang dengung tu, cuba praktis dulu. Tak apa. Tak suka tak apa, cuba buat je dulu. Dan apa pun tak suka nak buat apa kan. Cuba buat dulu. InsyaAllah akan selama demi sedikit. Ya. Kalau kata tak suka buat, suruh orang lain buat. So kalau kita tak suka buat kan, paling-paling ianya ada sedikit sebanyak boleh beri
kesan. Kita buat kat luar bacaan, jangan buat dalam bacaan. Buat dalam bacaan nanti kita pening nak kira jak 3 jari, jak 2 jari, tak ada. Buat luar, lama-lama dia akan masuk sendiri dalam kita punya bacaan, insya-Allah. Itulah dia sebab sedikit dengan tajuk ikhfa malam ni dan juga tajuk tempoh bacaan gunnah, dan insya-Allah apa yang kita belajar pada malam ni dapat dipraktikkan dengan baik, dapat difahami dan sebagainya. Dan sebelum kita berpisah pada malam ni, saya nak buka sedikit ataupun dua ke tiga soalan ke. Siapa-siapa ada nak tanya apa-apa? Silakan. Ustaz, Ya. dengung yang paling sempurna kan akmal Yang tu betul. kalau kita dengar lebih ada 3 kiraan tadi, bukanlah lebih ada 3 kiraan, maksud lebih pada ustaz kira tadi. 4 ke boleh kan? Ke tak boleh? Kan Okey lah. Bagus soalan ni, bagus. Orang macam Dr. Aiman ni, dia ni cerita je lah. Orang macam Dr. Aiman ni, dia memang berperang semua lah dengan geng-geng yang suka dengar lebih dari 3 ni. Yang dengar 4 jari, 5 jari ni, dia antara orang yang tak suka lah. Itu dia panggil golongan yang agak melampau. Golongan yang melampau. Yalah, especially lah, minta maaf cakap. Contohnya macam geng Taranum. Dia nak tarik sekali kan. Summa ja'alna. Dia tarik dah lebih dah tu, dah lebih 3, 4, 5 jari dah. So kadang-kadang setengah orang ni dia tak setuju sangat untuk orang yang lebih banyak dengar ni. Tapi untuk kita, bacaan biasa-biasa ni, seboleh-bolehnya jangan lebih sangat banyak. Kalau dekat 4 jari tu pun dah kira dah, orang kata apa, dah limit dah tu. Kalau masih 4 jari tu. Kalau boleh, jangan kurang dari 3 jari dan jangan lebih dari 3 jari. Kalau orang kira harkat tadi kan 2 harkat, dia sebenarnya tak cukup mendengar dia. Tak cukup. Katalah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tak bunyi Allah. Adalah dengar, bukan tak ada, ada. Cuma maksudnya dengarlah banyak, bagilah lebih sikit. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bunyi pun kita tahu, okey, nampak cukup dengar, konsisten sama. Punya dengar, cantik dia punya tak ada orang tu. Konsisten lah, cerita dia konsisten. Ustaz. Ya. Ustaz ambil contoh wa'ala umamin mimman ma'ak. Ustaz buat contoh tu Ustaz. Okey. Wa'ala umamin mimman ma'ak. Wa'ala umamin mimman ma'ak. 3 kali dengar kan. Kalau dah biasa buat 3 jari tu, tak payah kira lah. Dia automatik dia akan orang tu apa? Dia akan masuk sendiri, dia akan follow the rule sendiri. Okay. Cukup dah tadi tu, tak tahu. Cukup dah kan? Okey. Okey. InsyaAllah bacalah. Baik. Ya, baik. Ustaz tolong bagi apa tu macam penekanan sikit macam baca idgham al-ghunnah kan. Atau saya rasa ada orang suka dia baca, dia masuk tapi tak dengar. Dia panjang kan? Dia macam dia tapi dia tak dengar. So Ustaz tolong bagi hidung. Cara macam mana, sebab saya ada notice orang baca macam tu. Dia baca tempoh dia bagi. Tapi dengar tak naik ke orang hidung. Tak naik ke hidung. Wallahu ta'ala alam. Okey, kalau kata kita hidung bila gunnah contoh, wa man lam yastati'. Wa man lam, saya panjangkan wa man lam sampai tak hidung. Agak-agak. Wa man lam. Tu dah kalau panjang tempoh macam tu dah naik lagi juga ke hidung tu. Sebenarnya bila dia panjangkan wa may ya'mal fa may ya'mal, naik ke hidung. Cuma kita tak dengar bunyi dia saja. Sebab tu bila gunnah kita tak boleh delay. Contohnya min rabbikum ataupun faman lam yastati'. Tak boleh delay. Delay itu sendiri adalah punca jadinya gunnah. Maka kalau orang tu baca panjang dengar tu, insya-Allah ada dengar dalam dengar dia tu. Yang tak berkenan ni yang pendek tu. Kalau almarhum Ustaz Rahim katakan sakit telinga dia Ustaz. Dia sakit telinga, lain darah telinga dia.
Ha, tapi tak apalah, kadang-kadang ni apa nama, tiap biasa. Kami dulu memang kena tekan. Memang kena tekan, dengung, baca dengung. Gunah je. Memang sampai tahap tu kita rasa appreciate sangat. Bila orang duk tekan kita buat gunah ni, sebab gunah dia macam seni lah, seni dalam bacaan Quran tu sendiri. Saya mudah je, orang baca Quran tak sedap tak apa. Tapi gunah dia cukup. Cukup lah. Baca dia, Allah tak sedap pun orang dia. Tak apa, it's okay. Yang penting gunah dia cukup, mat dia cukup. Berbanding dengan suara sedap, tapi gunah merepek, tak buat apa. Tak ada. Kita dah tahu dah nilai mana satu yang kaca, mana satu permata. Okey. Semua insya-Allah kita jumpa semula minggu hadapan dengan tajuk yang baru. Okey, boleh baca dulu sikit-sikit tajuk mat tu. Apa yang kita akan belajar dan sebagainya supaya lebih senang kita faham untuk kemudian hari. Jadi saya rasa cukup nak cakap dulu. Minta ampun, minta maaf semua. Terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la man yattabi'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih banyak-banyak semua. Terima Terima kasih. kasih banyak. Terima kasih.